Alright, so saya record nanti saya share lah. Saya akan upload dekat YouTube juga untuk live malam ni so that korang boleh repeat kat sana nanti. Okay, so jom bismillahirrahmanirrahim. So nampak kan skrin saya? Korang nampak kan skrin? So boleh nampak? Okay. Nampak Mami. So okay, basically saya ni benda ni refreshment lah untuk siapa yang korang dah tahu. So tapi kita refresh je balik. Okay, macam mana kita nak set untuk dapat target 500 sebulan? Okay, macam mana nak dapat 500 sebulan? So of course setiap bulan, especially bila kita nak start bulan baru, okay, sebenarnya kan ada satu tips lah saya pernah dengar daripada top leader. Okay, daripada top leader. Top leader pernah cakap, bila kita nak buat target untuk next month tu, kita tak sepatutnya buat pada 30 hari bulan, 31 hari bulan ataupun 1 hari bulan untuk bulan yang baru tu tau. Kita sepatutnya dah plan apa yang kita nak bulan depan tu at least 10 hari sebelum. Paling lambat pun 10 hari sebelum kita dah start plan ni dah. Okay, apa aku nak capai next month? Bukan macam sehari sebelum tu sebab dia dah jadi lambat tau. Contohnya macam hari ni 28. Okey lah, consider masih awal. Tapi kalau contohnya 31 hari bulan baru kita nak duduk menghadap buku kita, nak tulis target untuk next month, dia dah jadi lambat. Sebab apa? Sebab kita seolah-olah macam kita last minute baru plan apa yang kita nak buat. Lepas tu kan, masa tu barulah kita nak start fikir apa strategi aku nak buat, apa semua. So dia akan jadi kelang kabut dekat diri kita. Tapi kalau kita plan daripada awal, contohnya 10 hari sebelum tu kita dah start planning, kita dah tahu dah bulan depan kita nak buat apa. So kita dah boleh start orang cakap step by step daripada yang 10 hari tu. Faham ke? Daripada 10 hari sebelum tu, kita dah boleh mulakan langkah kita untuk kita nak kita nak follow lah apa yang kita target untuk bulan depan. So body kita, otak kita pun dia tak terkejut tiba-tiba kita dah ada planning terus nak shoot untuk bulan depan tu. Okay, so malam ni saya just refresh, so korang pun boleh start planning daripada malam ni apa benda yang korang nak kena improve so that satu hari bulan tu body kita, otak kita, kita punya jadual ke apa dia dah well prepared untuk kita nak capai target yang untuk bulan Ogos. Okay, so malam ni saya share, okay, saya just letak sini set lah. Contohnya kita nak achieve 500 sebulan. Okay, so apa yang kita nak kena buat? And then yang ni of course lah dalam masa sejam kita boleh settle. Itu of course lah, korang pun tahu kan dalam masa sejam dah boleh settle benda ni dah. Satu hari basically sejam sahaja kalau kita konsisten. Dan kita dah nampak dah macam mana step-step dia, okay? So jom kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first kali, okay, sebelum kita nak tengoklah apa strategi, apa tips semua ni, first kali kita nak kena tahu, kenal pasti kenapa kita nak income ni. Kenapa kita nak income ni? Penting sangat ke? Okay, penting sangat ke kita nak dapat income ni? Okay, contoh kita nak 500. 500 tu penting tak untuk kita capai? Ataupun macam, alah tak kisahlah, tak dapat pun tak apa. Tak dapat pun tak apa. So kita nak kena tahu first, penting ke tak penting? Sebab bila kita tahu dia penting atau tidak, itu yang menentukan sama ada kita akan buat tindakan tu betul-betul ke kita santai-santai. So kalau kita macam, oh saya sekadar nak duit poket yang lepas lah, nak beli jajan-jajan, dapat 30-40 pun dah okay. So dekat situ korang tahu benda tu tak penting pun untuk korang. Kalau tak dapat pun korang masih boleh survive. Kalau sebab setengah orang dia rasa penting tu is macam, oh kalau aku tak dapat duit ni, nanti aku tak cukup nak beli susu anak. Kalau aku tak dapat duit ni, aku tak boleh bayar bil elektrik. Nanti bulan depan family aku bergelap. Aku tak dapat duit ni, aku tak boleh nak cover untuk separuh daripada sewa rumah. Nanti silap tuan rumah akan call, bising sebab tak bayar duit sewa. Contoh macam tu. So benda itulah. Ataupun mungkin penting bagi kita ada daripada sudut lain. Contoh nak bagi duit belanja dekat mak ayah ke, dekat anak ke. And then saving untuk ada something yang korang dah siap plan kan. So benda tu kita, kepentingan tu dia datang daripada diri kita, bukan sebab orang set. Kita yang tahu benda tu penting ke tak. So korang kena tanya diri dulu, penting ke nak dapat income ni? Sebab penting atau tidak, urgent atau tak, ini yang menentukan apa tindakan kita next. Okay, apa yang kita akan buat next. Okay, so next one is, apa keperluan untuk income ni? Macam saya cakap tadi lah, bila kita dah tahu benda tu penting ke tak, so kita kena set lah apa keperluan. Okay, income ni contohnya, kalau aku dapat 500, 200 ni sebab nak kena bagi mak untuk perbelanjaan mak. Contoh kan, untuk perubatan ke apa. So 300 ni untuk apa? So kena tahulah kepentingan dia. So korang kena list down tau. Sebab ada satu leader ni, Mami Yani, dia pernah cakap, kalau kita tak tahu duit yang kita nak tu untuk apa, duit tu tak akan datang dekat kita. Seolah-olahnya macam
aku teringin nak makan nasi ayam. Tapi kita tak rasa pun, oh kalau aku tak makan nasi ayam ni, contohnya dia tak urgent lah. Kalau kata, oh tak dapat makan pun tak apa. Ada setengah orang kan macam pregnant, dia mengidam sangat. Kalau tak makan ni nanti malam tak boleh tidur lah, nangis teresak-esak. So benda tu, nasi ayam tu penting lah untuk dia. Nasi ayam tu penting untuk dia. So dia nak kena dapatkan. So sama juga. Kalau kata benda ni penting, macam duit ni kan, kita sangat-sangat perlukan. Kita dah tahu dah kepentingan dia, kita tahu keperluan dia, duit tu akan datang dekat kita. Sebab apa? Sebab kita akan buat tindakan. Okay? So kena tahu apa keperluan untuk income ni. Sebab itulah yang macam Mami Yani cakap masa yang saya dengar tu, dia macam aha dekat saya. Sebab dia kata, bila kita tak tahu duit kita untuk apa, duit tu tak akan datang dekat kita. Kita usaha macam mana pun tak datang. Sebab kita tak rasa benda tu penting untuk kita. Okay? Sebab dia rasa macam dia tak ada pun dalam list keperluan kita. Okay? And then yang ketiga, apa yang akan jadi kat kita kalau tak dapat? Macam saya cakap tadi lah, kalau orang tu dia teringin gila nasi ayam. Kalau tak dapat, dia mungkin boleh menggigil satu badan ke, contohnya tidur malam meracau-racau kan, hanya sebab tak dapat nasi ayam. So, nak tak nak, dia akan all out sampai dapat nasi ayam tu. So, sama juga dengan kita. Kalau kata kita rasa macam, apa akan jadi kat kita kalau aku tak dapat duit ni? So, kita kena tahulah. Macam, oh tak apa, kalau aku tak dapat duit, husband aku ada, aku pau je lah. Ataupun tak apa, aku pergi korek duit saving aku. So benda tu dia macam, oh tak jadi, dia tak akan jadi urgent kat kita sebab kita tahu kita ada backup plan. Macam Syazana cakap kan, kalau kata kita rasa benda tu tak penting, kita akan cakap, oh tak apa, mak aku ada, bapa aku ada, suami aku ada, abang aku ada, kita boleh minta aje. So bila kita rasa macam, oh tak apa, senangnya hidup aku, ada je orang nak support. So kita tak rasa urgent untuk kita all out. Okay? Alright, so jom. Begitulah ya, tazkirah sikit. Okay, so jom kita start. Macam mana nak dapatkan 500 ni? Okay, macam mana nak dapatkan 500 ni? Of course, first kali kita buat magic number lah. Macam biasa. Sebab kita nak kecil kan. Sebab 500 ni kepada orang kadang-kadang, ya Allah, otak tak boleh nak brain. 500 macam banyak sangat nak dapat. Nampak figure tu terlampau besar untuk achieve. So, kita kecilkan. Kita buat magic number 500 bahagi dengan 30 hari. Sebab kita ada sebulan 30 hari, average. So, kita letaklah set 30 hari. Kalau kata macam korang nak push diri lebih, so korang set mungkin korang letak target yang lebih rendah. Contoh 25 hari ke, 28 hari ke, ikut masing-masing. Kalau korang rasa nak push diri, korang pendekkan tempoh jumlah hari tu. Tapi kalau kata macam, tak apalah saya nak buat 30 hari lah, nak pastikan setiap hari saya ada sale, so korang boleh letak 30 hari. So dalam 500 bahagi dengan 30, dia lebih kurang dalam RM17. Tapi better kita boleh round up kan ke RM20, supaya kita senanglah sikit nak fikir kan, round up kepada RM20. Okay? Alright, so next, bila kita dah nampak dah, okay, target aku sebulan adalah 500 and then target sehari kita adalah RM20. Okay, so again yang ni saya salah typo. So kalau sehari kita perlukan RM20, macam mana kita nak capai? Okay, sehari kita perlukan RM20, jangan 500 kan pengsan semua. Oh, sehari nak kena buat 500, Mami ni buat kerja gila ni 500 sehari. Okay, sehari kita perlukan nak dapatkan RM20 income. Macam mana kita nak capai? Okay, so first kita nak kena tahu item apa kita nak fokus. Okay, first kita nak kena tahu item apa kita nak fokus. And then kita nak kena tahu kawasan mana yang aku nak fokus ni untuk jual item. Kawasan mana. Okay, and yang ketiga, kita nak kena tahu tindakan apa yang perlu kita buat. So, 3 benda ni saling berkait rapat. Kalau kata macam korang setakat tahu nak fokus item, tapi korang tak fokus kawasan betul, korang tak buat tindakan betul, korang tak dapat hasil. Kalau korang dah fokus 2 yang atas, tapi tindakan korang dia ada lopong-lopong, pun korang tak akan dapat hasil. So, 3 ni saling berkait rapat. Okay? Alright, so first kita go through satu-satu. Item apa yang kita nak fokus? Item apa yang nak fokus? So, macam sama je. Saya, Syazana and mungkin leader-leader lain, memang kita suggestkan untuk fokus surprise delivery. Surprise delivery. Walaupun ada 1001 item yang bakal masuk dalam memasak pun, please consistent fokus dekat surprise delivery. Okay, sebab korang kena tahu surprise delivery ni, dia adalah satu, kita dah nampak dah benda tu combo. Orang akan tekan. So bila orang tekan, dia tak nak beli surprise delivery pun, dia tetap akan beli something daripada kita. Tapi kalau korang just fokus kan, macam buat guerrilla marketing, korang fokus dekat specific cake, customer tu tak nak cake tu, ataupun cake tu tiba-tiba tak ada stok, silap-silap korang tak boleh close. Rugi tak? So lebih baik fokus surprise delivery,
At least macam saya pun ada je dapat customer yang tekan link surprise delivery tapi dia sekadar nak beli kek. Tapi bila dia kata nak beli kek, kita kan boleh upsell. So kita masih boleh maksimumkan income kita. Okay? So kenapa kita nak kena fokus dekat surprise delivery? Of course macam saya cakap tadi, kita boleh jual secara combo dan income kita besar. So lagi cepatlah korang capai target. Korang perlukan RM20 sehari. Kalau korang dapat jual surprise delivery, contohlah paling minimum satu set keuntungan korang dapat dalam RM14. So kalau korang perlukan RM20, means korang cuma short RM6 sahaja. And yang RM6 tu of course kalau korang dapat 2 customer, korang dapat 2 kali ganda dan korang dah dapat lebih daripada apa yang sepatutnya korang target. Okay, korang dah dapat lebih daripada yang korang target. So kalau contoh satu customer RM14, 2 customer korang dah dapat RM28. So korang dah dapat keuntungan ekstra RM8 dah kat situ. So lebihkan daripada target. So benda tu tak mustahil untuk, of course lagi senang kita nak achieve. Sebab bila fokus surprise delivery, orang dah tahu dah, orang akan cari kita untuk beri surprise delivery. Automatic minimum income RM14 tu dalam tangan. Minimum RM14 tu dalam tangan. Sebab kita fokus bukir dengan kek yang untung besar. So dekat situ automatic kita dah boleh dapat big profit. Hanya dengan satu jualan. Belum korang upsell benda lain lagi kan? Okay? Alright. So macam mana nak fokus kawasan pula? Kawasan apa yang kita nak fokus pula? Okay? So of course, paling senang untuk korang nak fokus kawasan, korang tengok kriteria. First kali, kena make sure berdekatan dengan cawangan yang ada banyak stok. Bukan tak, hub pun boleh, tapi make sure lah hub tu memang stok banyak. Korang jangan main bedal je tau. Sebab korang kena study kawasan. Contohnya kalau kata macam, contoh katalah kita nak fokus, katalah dekat Perlis. Okay, Perlis. Kita tahu Perlis tak ada outlet. Dia ada hub. Tapi hub dia limited, ada 3 ke berapa je. And of course korang kena study. Kalau nak fokus juga dekat Perlis, tak nak mami, saya tak nak fokus tempat lain. Saya degil, saya nak juga Perlis. So korang kena bijak lah, tengok stok dekat Perlis tu. Berapa banyak stok tu. Berbaloi tak kalau korang nak fokus surprise delivery dengan stok yang ada dekat hub-hub sana. So kena bijak lah. Sebab kalau buatnya tiba-tiba korang dapat customer yang banyak and you tak ada stok. Lepas tu kena pula kafe tutup. Ataupun tak ada runner pergi collect stok. Rugi kat kita kan, tak boleh nak close. So better fokus dekat area hub ataupun outlet yang ada stok banyak. Okay. And then yang kedua adalah area yang dah stok, kedua senang dapat runner. Sebab benda ni kan penting untuk kita. First of course kita nak tahu stok. Bila dah stok banyak, tak ada runner pun tak boleh juga. Contoh macam saya fokus dekat, sebelum ni saya fokus dekat Penang. Yes, stok ada. Dekat outlet memang stok banyak. Tapi dekat hub pun ada stok juga. Tapi stok dia limited. Tapi bila saya dapat customer dekat sana, customer banyak. Tapi bila saya dapat kat sana, stok banyak tapi rather limited. So benda tu dia mengganggu emosi tau, sebab kita terpaksa postpone customer punya. Kadang-kadang customer tak tahu apa yang kita buat kat belakang tabir, tapi yang lecehnya dekat kita jadi emosi sebab nak kena PM seorang-seorang runner, cari mana runner available, satgi try negotiate dengan runner untuk negotiate sampai kena offer extra charge apa semua, semata-mata nak suruh juga dia pick up item, deliver dekat customer. So benda tu kan menyusahkan kita, mengganggu emosi kita. So why not kita ubah, fokus dekat tempat yang senang dapat runner. Tak dapat A ada B, tak dapat C ada D. Sampai huruf Z lah, kita ada banyak runner pilihan. Okay, and of course kalau macam hub yang ada banyak stok pun, dia ada runner dia sendiri atau dia boleh arrange third party courier yang boleh tolong hantarkan dekat customer dengan jaminan item selamat. So lebih mudah gitu. Okay, and of course yang ketiga, kita fokus dekat kawasan yang kepadatan tinggi. Means that penduduk dia ramai, demand banyak, and then senang kita nak close sale. Bukan bermaksud kawasan outskirt orang tak ada duit. Ramai je orang ada duit. Kat kampung pun orang banyak duit je. Tapi kita nak customer yang konsisten. Kita nak customer yang keep nampak iklan kita. So of course kita nak fokus dekat kepadatan yang ramai. Kalau kata contoh korang pergi nak fokus, katalah macam nak fokus dekat satu area ni memang outskirt.
And then kita tahu macam, oh kawasan ni famous dengan pelancongan. Tapi masa tu bukan musim pelancong. And then mungkin kepadatan penduduk kat situ katalah contoh, walaupun nampak 20,000 kan. Tapi daripada 20,000 tu berapa orang je yang memang apa orang cakap, tengok Facebook setiap hari. So no point juga kan. No point juga. So baik kita fokus dekat kawasan yang memang kita tahu penduduk padat, orang yang aktif dengan media sosial ni semua yang confirm akan nampak iklan kita. Okay, so inilah antara tips untuk kawasan mana yang kita nak fokus. Okay, next. Bila kita dah tahu, kita dah tahu dah tadi, dua benda tu, so nak fokus item apa, nak fokus kawasan mana, and now, macam mana kita nak buat? Macam mana, apa tindakan yang kita nak buat? So, tindakan yang kita nak buat is guerrilla marketing. Semua orang tahu kan guerrilla marketing tu apa. And next thing adalah ketuk pintu. So ini je dalam nak buat sale, nak buat marketing, dua benda ni je kita kena fokus. As a seller, dua benda ni sahaja. And ramai orang tak konsisten kan. Kalau kata siapa yang ada dekat dalam grup Syazana, dia pun keep repeat benda ni sahaja. Sebab benda ni lah yang buat ramai orang tak boleh close sale. Sebab tak konsisten. And then mulalah mengeluh cakap, tak ada orang nampak iklan saya, tak ada orang nak tekan link saya. Susahlah nak buat bisnes ni sebab tak ada konsistensi. Okay? Alright, so jom kalau siapa yang tak tahu apa tu ketuk pintu, saya explain balik lah kan. So apakah itu ketuk pintu? Kita PM secara personal segala database yang ada dekat dalam phone kita. Ada 50 orang, ada 100 orang, ada 5,000 orang. PM seorang-seorang. Tapi janganlah sehari korang pergi PM 5,000 kan, pengsan korang phone korang hang. Buatlah secara, orang cakap secara berperingkat. Kita nak cakap perkataan tu tak keluar. Of course secara berperingkat, mungkin sehari 100, esok lagi 100. Kalau kita ada banyak masa mungkin kita boleh PM ramai orang, tapi bukan 100 kali jalan lah. So berperingkat lah, pagi 50, petang 50, malam 50. At least orang respon kita sempat nak reply. Okay? Alright, yang kedua, bila kita ketuk pintu ni, sebab kita PM database, of course bila high chance untuk kita close sebab dia kenal kita. Kalau kata kadang-kadang kita, of course kita takkan nak pergi ketuk pintu stranger. Of course orang yang paling awal kita nak ketuk pintu adalah orang yang kenal. Yang kita dah save nombor, of course dia pun save nombor kita dan dia kenal kita. Sama, tak kisahlah family ke, kawan ke, customer yang pernah membeli dengan kita sebelum ni ke, itu semua adalah database. Kita dah kenal dia. Kalau dia terlupa kita pun kita boleh bagi hint-hint untuk dia kenal kita balik kan. So of course chance untuk close tu tinggi. Okay, and yang tak bestnya, kena cakap yang tak best, asyik best kan. Yang tak bestnya bila ketuk pintu ni, kita selalu tersentap kalau orang reject. Reject ni apa? Blue tick, tak read message kita, cakap no, tak respon kan. Ataupun yang paling teruk sekali adalah bila dia block kita. So kita kena, tak bolehlah nak down sebabkan rejection tu kan. Kena kentalkan hati sebab rejection tu. Sebab dengan rejection ni lah kita belajar apa benda, teknik apa yang aku gunakan ni tak betul, mungkin aku kena fixkan. Ayat apa yang aku salah susun, mungkin aku kena ubah ayat aku. Korang kena nampak tahu benda ni. Sebab bila part rejection ni, sebenarnya kan selalu kita macam, down lah, customer blue tick. Okay. Sepatutnya kita tengok on the other side. Bila customer blue tick tak reply ni, cuba kita baca balik kita punya message dekat dia. Ada tak susunan ayat kita tu yang macam kurang menarik? So bila kita tahu macam, ayat aku mendata, okey lah next time aku ketuk pintu aku fixkan. Ciptalah ayat yang macam atraktif sikit, yang macam orang automatik akan baca and terasa nak respon. Kita kena kreatif lah. Sebab ketuk pintu dia is about creativity. Sebab nak tarik orang untuk respon kat kita. Okay? So itu adalah ketuk pintu. And next, apakah itu guerrilla marketing? Semua orang dah tahu kan? Guerrilla marketing ni adalah kita posting ke group power dekat dalam FB. So kalau siapa yang tak pernah buat, korang boleh start buat guerrilla marketing, posting dekat dalam group power di FB. Group power ada beribu, berjuta group power. Pilih kawasan yang betul untuk korang fokus. Kalau tak tahu group mana, tak apa. PM saya bagilah link group power yang korang boleh fokus, yang insya-Allah high potensi untuk dapat customer. Okay? Alright. So next, untuk guerrilla marketing ni, kita kena konsisten guna copywriting yang sama. Tak payah hari-hari nak pening. Hari nak guna copywriting apa ya Mami? Esok nak guna copywriting apa ya Mami? Tak payah pening. Saya
dah start guna copywriting ni, kalau tak salah saya daripada bulan 6 kot. Bulan 6, bulan 6 bulan 5 ke bulan 6? Bulan 5 kot. Bulan 5, bulan 6, bulan 7. Dah almost 3 months saya guna copywriting yang sama. Gambar je kadang saya tukar. Ada macam saya guna ada dua copywriting untuk surprise delivery. Satu tu memang copywriting sama je dua-dua. Okay, saya cuma tukar tarikh je yang berbeza je dekat keyword. Dan gambar, saya guna gambar sama je. Melainkan tiba-tiba ada gambar baru ke, gambar cantik sikit ke, saya akan ubah. Tapi copywriting sama, gambar tu je kadang-kadang tukar, kadang-kadang sama. Saya pakai juga mana yang saya rasa macam, oh hari ni macam gambar ni best lah. Saya pakai je. Sebab apa? Satu, first copywriting sama supaya kita tak payah nak overthinking. Gambar copywriting sama, senang. Kita tak payah nak overthinking, kita tak payah nak buang masa. Korang boleh save je dekat clipboard kan. So just guna je yang sama. Sebab dia bukan bukan kerana copywriting tu kena kreatif. Dia adalah tentang konsistensi. Lagi kerap kita posting kan. Okay, next thing adalah konsisten dalam posting. So lagi kerap kita posting, lagi orang nampak. Kalau kata kita setakat sehari posting 40, memang orang tak nampak lah. Sebab kita tengah kita tengah nak menonjolkan diri di antara berpuluh ribu orang yang ada dekat dalam grup power. Faham ke? Okay, so lebih banyak kita posting, of course lebih besar peluang untuk orang nampak kita. Alright, so sebab tu kan tak payah nak overthinking pasal copywriting, tak payah nak overthinking pasal gambar, daripada ni korang guna je yang sama. Tak payah ubah. Okay, so guerrilla marketing ni, okay, part mana yang kata lagi besar, lagi banyak, cakap posting lagi besar peluang untuk orang nampak. Okay, jom saya nak explain lebih sikit part ni. Okay, saya nak explain panjang lebar sikit part ni untuk korang nampak. Okay, contoh macam ni kan, guerrilla marketing. Sorry. Allah Akbar. Dia laju sangat. Sekejap kita share balik screen. Okay, last part ni je. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay, tak apa, kita bagi yang ni lah. Okay, so yang last ni kan. So korang tengok guerrilla marketing. Contoh kita ada satu FB je. Okay, sekarang ni saya cerita tentang kita semua ada satu FB. And contoh, satu FB kita posting dekat 40 group. Okay, kita posting dekat 40 group. So bayangkan, korang guna satu iklan sahaja dekat 40 group tau. Bermakna, kalau sehari, satu sesi 40 iklan korang jalan. Tapi 40 iklan ni bukan dekat dalam satu group. Dekat 40 group yang berbeza. So bayangkan, dia ibaratnya korang posting satu iklan sahaja sehari. Dan korang nak ada 20,000 orang dekat dalam tu tertarik dengan iklan korang. Korang rasa orang nampak tak? Korang rasa orang nampak tak kalau macam tu? Di antara puluhan ribu orang kat dalam tu iklan kita satu je. Rasa orang nampak tak? So sama juga kalau kata macam 40 iklan, kita buat 4 sesi sehari kan. Kita nampak macam, oh saya dah buat 160 iklan sehari mami. Tapi cuba korang selidik balik, korang check balik. Walaupun korang buat 160 iklan sehari, tapi untuk one particular group, untuk satu group, setiap satu group, iklan korang ada 4 sahaja. Senang tau. Korang rasa besar tak perlu orang nak nampak iklan korang? 4 iklan je out of 20,000 orang. Rasanya kan orang nampak tak iklan kita? Of course tak nampak kan? Sebab tu saya encourage lah kalau korang nak buat posting dekat dalam group power ni, at least kan, sebab kita guna satu Facebook. So kalau boleh setiap satu sesi korang buat 2 atau 3 iklan. So kalau 2 atau 3 iklan means that satu sesi kat situ, kalau contoh 3 iklan kan, satu sesi ke 40 group, untuk 40 group korang dah ada 120 posting. Nampak tak? Okay, saya buat tambah kat bawah ni. Ini boleh edit. Okay, kita buat matematik sikit. So, untuk kita nak nampak orang lebih. Sebab tu, kalau korang tengok kan, ada orang cakap, oh saya buat iklan 600 sehari. Macam mana dia buat iklan 600 sehari tu? Okay, so kat sini saya share dengan korang.
Okay, contoh kita cerita pasal benda yang sama. Satu FB je, tak payah cerita sampai ada 10 FB. Satu FB, 40 iklan. Okay, katalah korang buat 3 iklan. Satu sesi 3 iklan, 40 grup. Automatik iklan korang ada 120. 120 means that setiap satu grup korang ada 3 iklan. Okay, ada 3 iklan. Okay, so sama juga kat sini. Kalau korang buat 30 iklan, 120 iklan per sesi kali dengan 4 sesi. So kat sini automatik korang ada 480. Nampak tak? 480 iklan per day. So kalau kata compare yang tadi buat satu iklan sahaja sehari untuk 40 grup ni, compare dengan 3 iklan per sesi, mana lagi banyak peluang untuk orang nampak. Walaupun 3 iklan satu grup, 3 kan? So walaupun 3 iklan satu grup korang buat, tapi still kalau korang konsisten buat, orang akan nampak. Sebab kita sekali jalan 3. Sebab tu ada time saya try tau. Saya pernah try macam 5 iklan sekali jalan. Yes, of course boleh. Tapi bila saya buat 5 iklan sekali jalan, dia automatic limitkan saya untuk posting dekat grup. Saya 5 iklan saya boleh post macam dalam lebih kurang dalam 20 grup je. 15 ke 20 grup. Lepas tu dah dapat warning. So buat apa tak berbaloi kan? So lebih baik boleh je kalau korang nak buat macam tu. Means that korang kecilkan grup yang korang nak fokus. Contohnya fokus 15 grup ke 20 grup sahaja, tapi iklan banyak. Jadi korang tahu dah, okay, tak apa Mami, saya tak nak fokus 30 grup, saya nak fokus 10 grup je. Tapi saya nak buat iklan banyak. Contohnya korang nak buat sekali jalan 5 iklan. Okay, sekali jalan 5 iklan. Okay, sekejap. Kita tambah slide baru. Best pula kan. Okay, so contohnya saya nak fokus 5 iklan. Okay, saya fokus 15 grup je Mami. Okay, 15 grup sahaja. And mungkin nak buat berapa? 4 sesi sehari. So automatik berapa korang dapat? So 5, 75 iklan. Betul tak? 75 kali dengan 4 sesi. Oh, tapi kalau grup kecil macam ni korang kena buat lebih kerap lah. So kali dengan 4. Kalau kali dengan 4 dapat 300 iklan. Still dapat besar kan? 300 iklan. Sebab grup kecil, iklan banyak. So orang nampak lah. So means that kalau korang buat 4 sesi, satu grup korang dah ada 20 iklan korang kat dalam tu. High chance tak untuk orang nampak. Sehari 20 iklan dekat dalam satu grup. Okay, maksud dia satu grup ada berapa? Ada 5 iklan kali dengan 4 sesi. Sama dengan 20 iklan per day. 20 posting lah. 20 posting per day. So kalau 30 hari kali dengan 20 tadi ada 600 iklan per group. High chance tak orang nak nampak iklan kita? So inilah juga yang si Aisyah tu buat. Dia tak fokus banyak grup. Aisyah yang owner hub dekat Negeri Sembilan tu, dia fokus 10 grup sahaja. Kalau tak salah saya, dia mungkin posting satu iklan je kot. Satu post iklan je dia fokus. 10 grup tapi setiap sejam dia buat. So kalau dia set 10 kali posting sehari, okay, contohnya macam dia 10 posting sehari kali dengan 10 grup. Tak nampak. Oh, jenuh aku nak mengedit kan. Sekejap. Okay. So macam dia buat, kalau kata 10 iklan sehari kali dengan 10 kali, so 100 iklan. Dibuat untuk satu account. Betul tak? 10 grup 10 kali. 10 grup 10 kali lah sebab satu iklan je. So 10 posting 10 grup, 10 sesi. So dia ada setiap satu grup tu ada 10 iklan sehari. Dia buat 10 sesi. Tapi dia tak guna satu account. Sebab apa dia boleh buat? Dia ada tak tahulah berapa banyak akaun Facebook dia. Tak tahulah 10 ke berapa kan. Let's say kalau dia ada 10 akaun Facebook. So iklan dia sehari ada berapa? 1000. High chance tak orang nak nampak. Dia fokus 10 grup je.
10 group je. So means that satu sesi kat situ dah ada 100 iklan di jalan. 100 iklan di jalan. Satu sesi 100. Satu sesi 100. Of course sehari iklan dia banyak. Dekat satu grup tu memang akan nampak iklan dia je. Mungkin satu hari 10 iklan akaun A, akaun B, akaun C sampai akaun 10 dia. So memang iklan dia je lah dekat dalam grup tu. Nak tak nak, orang suka tak suka, orang akan tekan link tetap dia punya. Walaupun akaun dia yang nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 10 ke, orang tetap membeli dengan dia. Sebab tu dia boleh buat personal sale sampai 40,000. So kalau kata macam kita tak mampu lah nak buat 10 Facebook kot. Melainkan kita memang nak duduk mengadap ataupun kita ada staff yang tolong nak postingkan untuk kita. Tapi kita ada aktiviti lain. It's okay. Kita, macam saya cakap, just fokus, tak payah nak fokus sampai 10 Facebook ni. Kita fokus dekat satu Facebook kita je. And then mungkin kita boleh kecilkan. Sama ada korang nak fokus dekat 15 group ke, dekat 10 group ke, dekat macam dekat 15, paling best antara 15 ke 20 group lah. Okay, fokus 15 ke 20 group. So korang maksimumkan berapa posting? 3 iklan, 4 iklan. Sekali jalan 3 atau 4 iklan. So korang buatlah 4 ke 5 sesi sehari. Korang sendiri boleh calculate berapa iklan yang korang nak. So bila korang dah tahu dah, group yang korang fokus, memang yang tu je. And then sesi korang itu, iklan, posting korang yang tu. So automatic sehari iklan korang banyak. Sebab saya dah try buat. Saya buat, of course saya ada lebih daripada 1 FB kan. Kau bayangkan saya buat, kalau macam saya selalu buat sebelum ni 4 iklan. Saya buat 4 iklan. 4 iklan and setiap satu Facebook, saya akan fokus, contohnya katalah 30 group. 30 group. 4 iklan kali 30 group, satu akaun saya dapat buat satu sesi 120. So bayangkan kalau saya posting dekat 4, contohnya saya guna 4 FB. 4 FB, automatic satu sesi saya dah buat 480 iklan. Itu baru satu sesi. Kalau saya buat 3 sesi sehari, tak ke 1,300, dekat 1,500 dah iklan saya sehari. Sedangkan dapat lead. Itulah antara cara macam mana saya boleh dapat personal sale 2,000 bulan berapa itu? Bulan 6 ke bulan 5 kot. Bulan 5 saya dapat PS almost 2,000. Sebab konsisten buat iklan lebih, memang sehari tu memang 1,000 lebih lah. Memang 1,000 lebih. Antara 800 ke 1,000 macam tu. Setiap hari. And disebabkan konsisten tu, setiap hari dapat lead masuk, 4-5 lead confirm dapat. Sebab konsisten. Tapi korang janganlah follow saya sampai ada 4-5 FB. Just fokus. Kalau ada 1 atau 2 FB pun okey. Tapi korang just fokus konsisten buat je. 1 FB pun dah boleh buat korang dapat income banyak. Korang tengok Fiza, dia boleh dapat personal sale sampai 5,000. 10,000 hari tu pun dia boleh dapat 10,000 dengan 1 FB sahaja. And dia konsisten buat GM, kalau tak salah saya 4 ke 5 kali macam tu. Sehari 4 ke 5 kali and per sesi dia akan pastikan minimum posting dia dalam 80 ke 100. Antara 80 ke 100. Tapi of course berbalik